Silakan Al-Fadhil Ustaz Rizal Al-Ghazali untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Yang saya hormati Ketua Polis IPD Kuala Berang Encik Zainul, yang saya hormati seluruh pegawai PDRM Kuala Berang, IPD Kuala Berang, seluruh hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kerana hari ini dan saat ini Allah hidupkan kita. Dan saya sendiri tidak menyangka bahawa hari ini saya hidup, dan tidak ada siapa yang menyangka yang bangun kita, tidur lena kita pada malam tadi dan pagi ini dikurniakan oleh Allah akan hidup dan kita masih bernyawa, kerana perkara yang dirahsiakan oleh Allah kepada hamba-Nya adalah kematian, dan tidak ada siapa yang tahu saat kematiannya, iaitu sampai bila ia akan dihidupkan oleh Allah. Kedua, kita bersyukur kerana hidup kita pada hari ini kita isikan pada awal pagi dengan mengingati Allah, kerana apa yang dijanjikan kepada kita daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis yang mengingati Allah, ada beberapa perkara yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang hadir di dalam majlis tersebut. Yang pertama iaitu keampunan. Kenapa saya dan tuan-tuan mengharapkan keampunan? Sebab kesalahan ini kita kepada Allah mencilakakan kita pada kehidupan di dunia dan di akhirat. Kenapa saya dan tuan-tuan mengharapkan keampunan? Kerana Sayyidina Rasul berpesan kepada kita, antara keresahan manusia ini ada berapa perkara. Antaranya, mereka sering resah dengan rezeki itu sendiri, dan perkara yang menghalang akan rezeki yang barakah itu adalah disebabkan dosa dan kesalahan. Maka sebab itu keberkatan suatu rezeki itu bukan dengan banyak jumlahnya,
tetapi adalah dengan tenang hatinya ketika ia mempunyai rezeki tersebut. Kebahagiaan seseorang itu bukan pada kayanya, tetapi pada keberkatan hidupnya. Kebahagiaan seseorang itu bukan dengan banyak keturunannya, tetapi bagaimana keturunannya itu membahagiakan hatinya. Kebahagiaan seseorang itu bukan dengan tinggi pangkatnya, tetapi bagaimana pangkatnya itu membahagiakan akan hatinya, sehingga ia tenang di dalam hidupnya. Sebab itu majlis ilmu ini dijanjikan oleh Sayyidina Rasul akan ketenangan. Sebab itu kalau kita resah, banyak masalah yang tak pernah selesai dalam hidup kita dan tak pernah berhenti, maka selalulah berada dalam majlis ilmu. Sesibuk mana pun hidup kita, apa yang saya ingin pesan untuk diri saya, sehebat mana pun kita, setinggi mana pun kita tak akan mampu hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikatnya. Inilah hakikatnya. Kita rasa kita boleh survive dan boleh urus diri kita dengan duit kita, sampai satu ketika kita akan berkata, harta aku tidak mampu untuk menyelamatkan aku. Kita rasa kesihatan kita mampu untuk menjalani hidup ini, sampai satu masa sihat yang tidak ada penyakit, tetapi kita rasa aku tidak mampu. Sebab itu kenapa akhir-akhir ini kita dengar isu bunuh diri terlalu kerap. Kenapa mereka sampai putus asa begitu? Kenapa isu rumah tangga berlaku terlalu kerap kita dengar? Apakah mereka ini di kalangan orang yang tidak ada ilmu? Sebenarnya ketika jiwa mereka terlalu resah. Resah inilah yang manusia tidak boleh capai, kerana ketenangan itu hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita mengingati Allah, maka hati kita akan tenang. Saya pernah bertemu dengan seorang yang mempunyai harta yang banyak. Saat nyawanya sampai pada pengakhiran, dan dia berkata pada dirinya, jikalah waktu ini aku diberikan pilihan, maka aku memilih hidup daripada hartaku, kata dia. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan ia ruang dan peluang untuk hidup. Lalu dia bercerita kepada saya tentang perkara ini. Benar Ustaz, saat apabila kita diambang kematian, kita tidak tahu bahawa aku boleh hidup atau tidak. Masa itu saya memikirkan tentang tanah saya yang banyak, duit saya yang ada di dalam akaun. Dan saat itu saya berkata kepada Allah, ya Allah, jika aku boleh diberi pilihan, maka aku memilih untuk hidup daripada harta yang ada pada sisiku. Benar apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saat nyawa kita ini berada di ambang kematian, kita akan berkata kepada Allah, laula akhartani, jikalah
kita ni boleh ditakhirkan kematian itu, apa yang kita akan perbuat dan kita minta kepada Allah, fa asaddaqa, aku nak buat baik, aku nak bersedekah, wa akum minas salihin, aku nak jadi orang baik. Tetapi jika masa itu telah sampai, kalla iza balaghatit taraqi wa qila man raq, bila nyawa dah sampai di taraqi, nyawa telah sampai di khalqum, pada ketika itu tidak ada jalan berpatah balik. Kesempatan yang Allah bagi hari ini, saya dan tuan-tuan perlu bertanya, aku dah buat apa? Saya ceritakan perkara ini tentang kematian. Percaya, tidak percaya, saya dan tuan-tuan akan melaluinya. Suka, tidak suka, saya dan tuan-tuan akan melaluinya. Bersedia, tidak bersedia, saya dan tuan-tuan akan melaluinya. Saat perkara itu kita lalu, apa yang kita boleh hadap dengan apa yang telah kita buat di dalam kehidupan ini? Ini yang disebut oleh Allah dalam surah At-Takatsur, summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Semua nikmat yang Allah bagi, Allah akan tanya. Mata, telinga, tangan, kaki, semuanya Allah tanya. Saya Allah tanya, dengan mata yang ada pada saya buat apa? Mana kebaikan mata saya? Mana kebaikan amal saleh daripada anugerah dua mata yang Allah beri kepada saya, yang saya tidak minta? Tuan-tuan tak minta pun, saya tak pernah minta. Dan Allah boleh butakan mata kita tanpa sebab, dan tanpa sebab Allah boleh butakan, tuan-tuan. Saya kawan-kawan, kencing manis selalu tinggi, buta, tuan-tuan. Masa buta dia cakap dengan saya apa? Zam, dia kata, kalaulah aku boleh nampak balik, aku nak baca Quran. Saya kata jangan janji dulu dengan Allah. Masa kita celik, kita tinggalkan Al-Quran. Masa kita boleh melihat, kita tinggalkan untuk memandang kebaikan demi kebaikan. Betul apa kata Nabi? Saat nikmat itu dicabut oleh Allah, saat itu baru kita merasakan bahawa ia adalah nikmat yang besar pada sisi Allah. Tuan-tuan, kawan saya umur 40 tahun meninggal dunia, cuma jatuh dalam bilik air dalam keadaan yang sihat. Ketika disahkan, pembuluh darah kepalanya pecah secara tiba-tiba. Ingin saya katakan, kita jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita lupa bahawa kita adalah hamba Allah dan pemilik kita adalah Allah. Saat kita balik menemui Allah, apa yang kita akan tunjukkan kepada Allah Rabbul Izzah? Tuan-tuan, pangkat kita tidak menggugat malaikat maut untuk cabut roh kita. Kekayaan kita tidak menggugat, tidak ada sikit pun ketakutan malaikat maut untuk mencabut roh kita daripada jasad. Percayalah, ilmu yang ada pada kita tidak menjadi kegerunan malaikat maut untuk datang kepada kita dan ambil roh kita daripada jasad tanpa kebenaran dan keizinan kita. Malaikat maut tak perlu minta izin kita, tuan-tuan. Malaikat maut tak perlu minta kebenaran kita untuk dia cabut nyawa kita. Malaikat maut tak perlu minta keizinan kita untuk dia datang dan cabut roh kita pada bila-bila masa sahaja.
Apa yang saya ingin katakan, apa persiapan kita jika roh kita diambil oleh Allah dalam masa terdekat? Apa yang kita nak tunjukkan dengan Allah? Ya Allah, ini baca Quran aku. Ya Allah, ini semayang jamaah aku. Ya Allah, ini sedekah aku. Ya Allah, ini zikir aku. Ya Allah, ini semayang sunat aku. Ketika kalla iza balagatit taraqi, bila nyawa sampai di gargarah dan nyawa itu melalui dua anak mata, saat itu apa kata Rasulullah? Ditasawurkan kepada kita amal baik dan amal jahat kita. Masa itu baru kita nampak. Ya Allah, kita tengok sebelah kanan. Ya Allah, mana semayang aku? Mana baca Quran aku? Kau mana ada baca Quran? Mana semayang sunat aku? Kau mana ada semayang sunat? Kau sibuk masih hidup kau. Mana selawat aku? Kau mana ada baca selawat? Kau sembang tak berhenti daripada rumah sampai besok pagi, bangun tidur kau tak cerita pun pasal aku. Mana zikir aku? Zikir apa yang kita baca? Kita tengok sebelah kiri, kejahatan kita. Tinggal solat kita, daman muda kita, kita tidak habis qada lagi. Dan kita, amal itu tidak dilupakan oleh Allah Rabbul Azza. Kejahatan kita yang kita masih tidak selesaikan, maka tidak dilupakan oleh Allah walaupun sedikit daripada kesilapan itu. Kita tenang. Allah gambarkan di dalam suratul Sajadah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Allah bagi tahu kita siap-siap dalam Quran. Tuan-tuan, kalau kita sendiri tak percayakan Quran, di mana kedudukan kita ke akhirat? Kalau ayat Allah yang kita dengar tidak langsung boleh mengetuk hati-hati kita, betapa kerasnya hati kita. Dan hati yang keras itu di manakah kedudukannya esok di yaumil akhirah? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Orang yang buat salah dengan Allah, dia tak pandai nak taubat, dia tak pandai nak minta ampun, dia tak pernah rasa salah dalam hidup, dia rasa sombong dengan Allah. Apa yang akan berlaku? Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dia akan tunduk kepada Allah besok di padang mahsyar, dan dia tak mampu angkat kepalanya di hadapan Allah. Rabbana absarna, ya Allah, kami dah tengok segala-galanya. Wa sami'na, kami dah dengar kesusahan orang yang berdosa, orang yang di dalam neraka Allah. Mereka minta ampun dan minta tolong, dan saat itu kita tidak boleh berpatah balik. Saya tak boleh patah balik, tuan-tuan tak boleh berpatah balik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuan-tuan, dalam hidup ni 5 perkara ini mesti ada dalam diri kita. Pertama, keikhlasan kita. Ikhlaslah jadi hamba Allah. Kita tak boleh lari dari tempat ni. Kita tetap hamba Allah, siapa pun kita, di mana pun tempat kita tetap hamba. Sebab itu Nabi kata, kita akan rasa dekat dengan Allah, kita baru sedar diri bila kita berada pada 2 keadaan. Satu, bila kita susah, baru kita sedar yang kita ada Allah. Bila kita senang, kita tak sedar pun yang kita ada Allah.
Allah tengah tengok kita. Malaikat sedang catat segala amalan kita. Satu hari saya berjumpa dengan kawan-kawan saya. Kita masih semua pernah lalui zaman muda. Saya cakap dengan kawan-kawan saya kata, Allah ni terlalu baik dengan kita. Dia masih bagi kita untuk melalui zaman tua. Saya nak masuk 60, tuan-tuan. Nak masuk 60. Saya cakap dengan kawan-kawan, masa kita dulu nakal-nakal, kalau Allah cabut nyawa kita masa tu macam mana? Masa kita tinggal solat dulu, Allah ambil nyawa kita. Masa kita tinggal puasa dulu, Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita tak puasa. Masa kita buat salah dulu, kita buat dosa, masa kita tengah buat dosa tu Allah ambil nyawa kita. Saya tak tahu tempat saya besok di akhirat macam mana. Tuan-tuan, dalam dunia ni kita boleh patah balik. Kalau kita buat salah di sini, kita boleh lari di negeri lain. Tetapi di akhirat, saya tak boleh patah balik dan tuan-tuan tak boleh patah balik. Saya nak ke mana dan tuan-tuan nak ke mana. Cumanya, hidup ini Allah memberi saya dan tuan-tuan kesempatan untuk kita balik kepada Allah Rabbul Azza. Saya nak sebut baiknya Allah. Dalam hadis Qudsi Allah nyatakan begini, walaupun silap kita besar mana, besar gunung, dosa kita sebanyak lautan, dan Allah kata, la ubali, aku tak peduli. Yang aku mahu kau datang kepada aku dan mengadu hal. Kita kalau cerita dengan orang kesilapan kita, kawan yang paling baik dengan kita, satu hari dia akan ceritakan dengan orang lain. Dia tak akan mampu menyimpan kesilapan kita, tuan-tuan. Kalau kita cerita dengan Allah, Allah tutup aib kita. Apa salah, tuan-tuan? Kita bukan orang hebat. Saya nak bercakap ini diri saya bukan orang hebat, tuan-tuan. Saya tak mampu nak semayang berpuluh-puluh rakaat. Jangan kata banyak, nak semayang 2 rakaat setiap malam, saya tak mampu. Tapi saya kena tanya diri saya, kenapa aku tak mampukah untuk aku buka mulut, aku cakap dengan Allah, ya Allah, aku dah tak mampu semayang, aku tak mampu ini, aku tak mampu ini. Kenapa aku tak mampu untuk mengadu dengan kau pada setiap malam? Apa salahnya? Beratkah mulut kita nak mengadu dengan Allah, nak mengaku kesilapan kita dengan Allah? Saya ada kesilapan saya, dan semua orang ada kesilapan masing-masing. Allah ajar kita, tuan-tuan, baiknya Allah, Allah ajar semua benda dalam hidup ini. Dalam surah Sajadah Allah ajar kita macam ni, tuan-tuan. Dalam hadis disebut pada 2/3 malam Allah tunggu kita minta ampun. Siapa yang minta ampun dengan aku ampunkan, kata Allah. Siapa yang ada hajat, minta, aku kabulkan, kata Allah. Pada 2/3 malam, di antara waktu mustajab. Baiknya Allah, Allah ajar kita dalam surah Sajadah, tuan-tuan. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, sampai akhir. Saya nak beritahu baiknya Allah sampai Allah ajar kita. Apa dia? Orang beriman ni, kata Allah, tatajafa junubuhum. Mereka pada 2/3 malam, mereka buat apa? Mereka segera bangun daripada tempat tidur. Sebab mereka tahu, aku ini hidup, kalau tak buat amal apa, besok balik aku susah. Susah, tuan-tuan.
Saya kalau cerita pasal mati ni sedihlah sikit. 2 hari lepas abang saya baru meninggal. Kita percaya, kita tak percaya, tetap mati. Abang saya tak ada sakit, tuan-tuan. Duduk atas kursi, tiba-tiba jatuh meninggal. Saya nak beritahu ni, kematian ini tak semestinya kita sakit. Saya boleh mati sekarang, tuan-tuan, tanpa sebab. Dan tuan-tuan boleh mati sekarang tanpa sebab. Allah boleh cabut nyawa tuan-tuan dan tuan-tuan jatuh sekarang. Yang saya cerita ni bukan pasal mati, tuan-tuan. Saya cerita kalau kita mati sekarang, kita nak tunjuk apa dengan Allah? Masa hidup ni kita ada rumah, tuan-tuan. Kita ada isi, kita ada anak, kita ada duit, kita ada kenderaan. Tetapi di liang lahat, satu tempat yang ditakuti oleh salafus salah, tak ada apa-apa, kosong, gelap, semua orang tinggalkan kita. Isteri yang kata kita sayang dan anak-anak yang kata sayang kepada kita, mereka akan tinggalkan kita. Dan Nabi sebut selepas 7 langkah, malaikat akan datang bertanya kepada kita beberapa soalan yang kita telah lupakan. Pertama, mereka tanya siapa Tuhan kita. Masa hidup ni kita lupakan Allah, tuan-tuan. Sampai kadang semayang pun kita lewat. Jika Allah tanya kita, kenapa engkau lewat untuk bertemu dengan aku? Boleh tak kita jawab, ya Allah, aku kerja. Kenapa kita lupakan Allah? Sehingga kan saat soalan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat, siapa Tuhan kau? Kau ingat tak lagi siapa Tuhan kau? Kedua, yang akan ditanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kita ditasawurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang pemuda yang terlalu cantik, dan malaikat tanya, kau masih kenal tak siapa orang itu? Kita kata, aku tak kenal. Macam mana kita nak kenal, tuan-tuan? Kita ringankan syariat itu. Tuan-tuan, nanti yang ketiga ditanya, siapa yang kau ikut dalam dunia ni? Kita nak cakap Quran. Dah berapa lama kita tinggal Quran? Dah berapa lama kita tak pegang Al-Quran? Dah berapa lama kita tak baca Al-Quran? Dah berapa lama aku tak tengok Al-Quran yang akan menjadi soalan besok di dalam alam barzakh? Kita boleh tipu orang, tuan-tuan, kita tak boleh tipu Allah. Kita boleh tipu orang di sekeliling kita, tetapi saya dan tuan-tuan tidak akan mampu menipu Allah Azza wa Jal. Maka ikhlaskan diri. Kedua, benarkanlah diri kita dalam segala hal. Benarlah. Benar tujuan hidup kita. Tuan-tuan, Allah bagi kita kerja ni adalah ketentuan yang baik pada kita. Dan berapa ramai orang tak ada kerja, tuan-tuan. Saya dulu masa kecil-kecil, bila cikgu tanya, kamu nak jadi apa? Saya pernah cakap saya nak jadi polis. Tapi Allah tak bagi saya jadi sama-sama macam tuan-tuan. Tuan-tuan, apa yang saya nak sebut, bersyukurlah. Jadi kita gunakan bidang kita untuk buat baik. Ketiga, apa yang perlu ada dalam diri kita, iaitu takarublah kepada Allah. Belajar untuk dekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar, kalau kita mula jauh, dekatlah pada dia. Kalau kita mula lupa, ingatlah kepada dia. Tak rugi, tuan-tuan,
Kalau kita dekat dengan Allah, tak rugi. Kalau kita ingat kepada Allah, tak rugi. Kalau kita dekat dengan Dia, kita akan dapat keberkatan, ketenangan. Yang keempat, apa dia, tuan-tuan? Iaitu kesabaran. Kita ni kalau nak buat baik, selalu akan diuji dengan banyak perkara. Kita akan rasa tak kuat. Tak ada siapa kuat, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya jadi seorang Islam, tuan-tuan jadi seorang Islam. Saya jangan lupa dan tuan-tuan jangan lupa pengorbanan seorang insan yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lahir saja Islam dan tuan-tuan pun lahir terus Islam. Tapi pernah tak saya fikir dan tuan-tuan fikir macam mana saya boleh lahir daripada rahim seorang yang muslimah? Hasil pengorbanan Nabi, tuan-tuan. Nabi kecil dah tak ada mak. Nabi lahir tidak ada bapa. Kasih sayang seorang ibu dan seorang ayah tak dapat. Anak-anak Nabi diambil oleh Allah satu persatu. Tinggal Fatimah Az-Zahra. Isteri Nabi diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada riwayat mengatakan Siti Khadijah ini meninggal sebab sakit kelaparan. Zaman itu zaman kafir Quraisy tidak mahu menjual dan menukar makanan kepada orang Islam. Zaman kesedihan, tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak beritahu begini, tuan-tuan tak kesian ke kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak ada ke dalam hati tuan-tuan sikit pun rasa kesian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Takkan sikit pun tak ada sifat ihsan itu dalam hati kita. Takkan sikit pun tak ada, tuan-tuan, dalam hati kita sifat ihsan itu. Ya Rasulullah, banyak benda engkau telah korbankan untuk kami. Banyak benda sehingga kami jadi orang Islam, sehingga kami jadi orang mukmin. Apa salah? Kalau kita tidak boleh berubah 100%, apa salah kita berubah qalilan biqalil, sikit demi sikit, untuk jadi yang lebih baik. Dan tuan-tuan, perkara yang terakhir, apa yang perlu ada dalam diri kita adalah keyakinan kita kepada Allah. Begini, tuan-tuan, kita kena percaya kepada Allah kerana Allah tak pernah bohong kita. Yang selalu bohong kita adalah orang sekeliling kita. Kawan-kawan kita selalu bohong kita. Allah tak pernah bohong kita, tuan-tuan. Apa yang Allah janjikan, Allah bagi. Jangan risau. Apa yang Allah janjikan, Allah bagi. Apa yang Allah katakan, Allah tunaikan. Selalu kita suka berbohong dan kita sering dibohongi. Sebab itu percayalah kepada Allah, yakinlah kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Apa hebatnya tawakal, tuan-tuan? Tuan-tuan, macam ni. Saya pun kuliah duha ni tak selalu lama. Sekejap aja. Sekejap lagi saya nak berhenti dah. Sila-sila, tuan. Minta maaf. InsyaAllah jumpa lagi, insyaAllah. Baik, Allah barakkan. Sekejap lagi saya pun nak berhenti. Ada satu hadis, tuan-tuan, Nabi sebut macam ni. Sebelum saya tinggalkan, tuan-tuan, resah ni sebagai seorang mukmin sepatutnya tak ada. Sebab orang mukmin ni Allah berikan kepada mereka ketenangan. Maka kalau orang tanya saya, keresahan orang mukmin ini, tuan-tuan, sebenarnya pada akhirat. Dia cukup resah bagaimana kehidupan dia di akhirat kelak. Tapi resah ni tak boleh pisah dengan kita, tuan-tuan. Saya
melihat perkara ni, sebab zaman ini zaman manusia hatinya terlalu resah dalam banyak perkara. Saya nak tinggalkan tuan-tuan. Tuan-tuan balik ni, ataupun kejap lagi kat telefon kita ada apps Al-Quran. Kalau tak ada, download tuan-tuan. WhatsApp ada, Telegram ada, Facebook ada. Kenapa app Al-Quran tak ada dalam telefon kita? Bermakna kita dah nak mula lupakan Quran. Kalau kita tak baca pun, downloadlah app tu. Kalau kita tak boleh baca, ada satu hamba Allah umur 60 tuan-tuan, lepas kuliah dia datang peluk saya, dia menangis-nangis. Saya, Ustaz, saya tak boleh baca Quran. Saya cakap macam ni, rahmat Allah luas. Semua orang pernah buat silap dalam hidup. Dan ketika kita umur nak masuk 60 tuan-tuan, kita sedar yang itu satu kesilapan. Masa kita muda dulu, kita tak nak silap, dan kita tak tahu yang itu silap. Nasi nak bagi tahu dengan tuan-tuan bahawa rahmat Allah ni luas. Bila kita ada app, kita tak boleh baca Quran, tapi hebatnya Allah nak sebut tentang rahmat. Orang yang dengar orang baca Quran sama macam orang yang membaca Al-Quran. Saya banyak orang mengadu dengan saya tentang Quran ni. Ustaz, saya tak boleh baca, Ustaz. Saya nak kubur saya terang, Ustaz. Saya nak kubur saya luas. Macam Nabi janji, siapa yang baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam kubur dia luas. Tapi saya tak boleh baca Quran, Ustaz. Saya bila kenang benda ni tuan-tuan, sedih sikit lah. Kadang-kadang anak-anak muda tanya jumpa saya, dia cerita tentang anak muda ni tuan-tuan, saya sedih sikit zaman ni. Dia orang datang, kami tak tahu baca Quran macam mana, saya. Allah nak ampun tak dosa kami, dia kata. Saya kata jangan risau, rahmat Allah ni luas. Kata download app Al-Quran, buka lepas Isyak, buka surah Al-Mulk, suruh app tu baca. Kita dengar dari mula sampai habis. Kita tak mampu baca Quran. Ya Allah, aku mampu dengar. Mudah-mudahan kelebihan orang yang beramal dengan surah Al-Mulk ini kita dapat. Jangan kita tinggalkan. Jangan terus kita hilangkan perkara itu dalam diri kita. Apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan untuk akhir kuliah ni, untuk akhir, kalau kita nak hilangkan keresahan, balik ni atau kejap lagi buka app Al-Quran dan buka Al-Quran, surah At-Taubah ayat 129 ayat yang hujung tuan-tuan, dekat ni. Ayat kalau At-Taubah 128, 129, antara kelebihan dia agar kita tidak dimatikan dalam keadaan terkejut. Itu saya pernah bagi dalam kuliah saya. Siapa yang pernah tengok, siapa yang pernah jumpa dalam YouTube dan sebagainya. Saya jumpa satu hadis tuan-tuan. Siapa yang beramal dengan ayat 129 yang akhir, ayat dia bunyi macam ni: Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Kita baca pagi petang 7 pagi 7 petang. Mana lepas subuh 7, lepas maghrib 7 kali. Kalau saya setiap kali saya rasa perkara keresahan dalam diri saya baca. Dan apa kata Nabi SAW, Allah akan angkat keresahan dunia dan akhirat. Apa yang kita resahkan dalam dunia ni diangkat oleh Allah.
Tuan-tuan ada keresahan tuan-tuan, dan saya ada keresahan saya. Dan Allah akan angkat keresahan di akhirat. Di sana penuh dengan keresahan tuan-tuan. Jadi sebenarnya Allah ni sayang kita. Dia bagi kita jalan dan peluang itu. Jadi insya-Allah tuan-tuan cari ayat ni dan berusahalah untuk bacanya, bukan panjang pun. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya nak beritahu tuan-tuan apa yang saya lalu dengan ayat ini yang saya amalkan. Kalau tuan-tuan saya cerita, mungkin tuan-tuan tak percaya ke. Saya ada 2 sekolah yang buat operasi dan 1 sekolah di Kuala Terengganu yang sedang dibina. Saya dah buat sekolah ni lama tuan-tuan. Iaitu pada satu sekolah berumur 26 tahun. Satu sekolah saya teruskan daripada almarhum orang tua saya 45 tahun. Dan madrasah kita yang di Kuala Terengganu baru dalam 2 tahun lebih, masih dalam pembinaan. Saya nak kongsikan saja. Dan saya beramal dengan ayat ini tuan-tuan daripada saya belasan tahun. Saya buat sekolah, saya tak minta yuran apa-apa. Makan, minum, api air. Begitulah daripada awal sampai sekarang. Barang naik ke, barang tak naik ke, apa ke, duit pasar naik ke, duit pasar tak naik, saya tetap macam ni. Dan orang tanya saya, tuan-tuan, orang tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz manage madrasah Ustaz dengan keuangan dan sebagainya? Saya kata, saya tak ada bisnes, saya tak ada apa-apa, saya tak ada aset. Yang hebatnya Allah tunjukkan kepada kita saat kita memerlukan, disiapkan oleh Allah. Sekolah saya tak ada hutang tuan-tuan. Api air tak pernah tunggak. Kalau tuan-tuan tengok, orang kata saya gila. Saya punya api air sebulan 10,000 tuan-tuan. Belum duit pasar lagi. Sebulan hampir kepada RM60,000 untuk saya pakai. Tapi saya tak pernah keluh kesah. Alhamdulillah, ada jalan yang Allah kurniakan kepada kami. Alhamdulillah tuan-tuan. Yang saya nak tunjuk dengan tuan-tuan, apa yang Nabi kata ni betul. Allah angkat keresahan itu dan Allah bagi jalan keluar. Saya nak beritahu, percayalah dengan Allah. Dan Allah tak pernah tipu kita. Sebab ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Dan Allah selesaikan semua perkara. Sebenarnya kita tak nak mengaku yang kita tak boleh hidup tanpa Allah, dan kita mesti nakkan pertolongan Allah. Dan kita rasa aku mampu dan aku boleh buat. Sebenarnya kita tak mampu tuan-tuan. Ini yang Allah ajar kita di dalam kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tetapi kita lupa tentang kalimat itu. Ada tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Sebab saya pun nak balik Kuala Terengganu. Tadi pun saya baru sampai. Sebenarnya tuan-tuan, tak tahulah, saya semangat je kot nak datang tempat tuan-tuan ni. Kalau ikut saya tidur tak cukup dia tuan-tuan. Tadi saya sampai, saya tidur pukul 3 pagi. Sebelum subuh tu saya dah bangun. Kata tak tidur-tidur lagi sampai sekarang. Cuma saya kuat kot, semangat nak jumpa tuan-tuan, nak jumpa saudara se-Islam saya di Kuala Berang, di IPD Kuala Berang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi silah besok di Yaumil Mahsyar. Sebab apa kata Nabi, antara orang yang mendapat naungan arasy Allah adalah orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Yauma la zilla illa zilluhu. Pada hari itu, kata Nabi SAW, tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Saya cukup takat ini. Saya akhirkan kalam saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah,
kami tadahkan dua tangan kami dengan penuh kehinaan, dengan penuh rasa rendah diri kami, ya Allah. Kami mohon ke hadrah-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Ampunkan setiap kesilapan kami, ampunkan dan maafkan setiap dosa-dosa kami, sama ada dosa itu yang kami masih ingat, ya Allah, ataupun dosa yang telah kami lupakan, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, tolong bimbing diri kami, keluarga kami, anak-anak kami ke jalan Kau yang lurus, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, tolong beri kami kekuatan untuk kami menuju kepada jalan Kau yang benar. Jatuh kami, tolonglah bangunkan kami, ya Allah. Kelalaian kami, tolonglah pimpin kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah, jika kami pernah buat silap dengan orang sekeliling kami, tolong lembutkan hati mereka untuk memaafkan kami. Khususnya kesalahan kami dengan mak kami, ya Allah. Kesalahan kami dengan ayah kami, ya Arhamar Rahimin. Jika mak kami dah meninggal dunia dan ayah kami juga dah meninggal dunia, ya Allah, tolonglah sampaikan minta maaf kami pada arwah mak kami, ya Arhamar Rahimin. Tolonglah sampaikan maaf kami pada arwah ayah kami, ya Hayyu ya Qayyum, agar kami tidak tergolong dalam golongan anak yang durhaka pada sisi Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Kerana kami tahu sehebat mana kami, sekuat mana amal ibadat kami, jika mak dan ayah kami tidak mengampunkan dosa kami, maka kami tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam syurga Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami mohon jadikan pertemuan kami pada hari ini satu rahmat atas kami dan keluarga kami, dan jadikan perpisahan kami pada hari ini dalam keampunan Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.